Saya rasakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Datuk Seri Anwar Ibrahim macam terlalu berhati-hati dalam ucapan beliau berkaitan dengan Palestin. Tak tahulah, mungkin perasaan saya je kot. Tak apa, anda tonton video saya ini sampai habis dan kemudian anda beritahu saya dekat ruangan chat nanti apakah yang anda rasa. Adakah anda merasakan sama dengan apa yang saya rasa ataupun memang itu cuma sekadar perasaan saya semata-mata kot. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana yang kita tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun pergi ke persidangan APEC di Amerika Syarikat walaupun pada asalnya mahu memboikot persidangan itu, di mana selaku Perdana Menteri Malaysia, beliau sudah pastilah diharapkan untuk membuat satu kenyataan yang keras sekurang-kurangnya mengutuk dan juga mengecam genosid ini serta meminta untuk gencatan senjata dilakukan serta mungkin menggunakan kedudukan beliau untuk memberikan tekanan dan gesaan kepada UN ataupun OIC ataupun mana-mana badan antarabangsa untuk bertindak bagi menangani genosid yang berlaku dekat bumi Gaza itu. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, bila saya melihatkan video keratan ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, saya terasa macam beliau sangat berhati-hati dan boleh mendatangkan satu implikasi yang salah sebenarnya. Cuba anda tonton video ini. On Malaysia's position on the current Palestinian-Israeli conflict. As I declared in the Malaysian Parliament, there are no two ways about it. We condemn terrorism in all its forms, and we categorically condemn the actions of killing innocent lives and taking women and children as hostages. Likewise, we unequivocally condemn the bombings of civilians, of homes, of hospitals, and the consequential atrocities against innocent lives. Children, women, and men being carried out day and night in Gaza with impunity. These are blatant violations of international law. Malaysia views this as a humanitarian crisis, precipitated by brutal and indiscriminate war. Ultimately, this is not about which God we pray to. After all, the more than 11,000 victims in Gaza comprise Muslims and Christians, as well as nationalities of various countries. This is about preventing more death, more suffering, and more hate. Proponents of the Palestinian cause are neither purveyors of hate speech nor supporters of terrorism. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda tonton video itu tadi kan? Saya tak edit apa-apa pun. Apa yang saya dapat, itu yang saya persembahkan kepada anda. Dan nombor satunya, macam saya katakan, saya merasa Perdana Menteri macam terlalu berhati-hati dengan ucapan beliau. Tak nak sebut tentang nak condemn kekejaman Israel ke, nak condemn genosid ke atas kanak-kanak dan bayi di Gaza ke dan sebagainya. Dia tak sebut benda itu. Dia tak sebut pun nama Israel dalam ucapan itu, seolah-olah macam dia nak menyalahkan kedua-dua belah pihak. Nak menyalahkan Hamas mungkin, nak menyalahkan Israel mungkin. Kira nak bagi balance lah macam tu. Sebab beliau sebut, dia condemn Terrorism Act ataupun aksi keganasan di kedua-dua belah pihak, mana-mana pihak pun. Jadi bila dia kata condemn aksi keganasan di mana-mana belah pihak pun, saya merasakan bahawa seolah-olahnya macam beliau hendak juga meletakkan kesalahan pada bahu Hamas berkenaan dengan apa yang terjadi di Gaza pada ketika ini. Which is bagi saya sangat-sangat menyedihkan dan bagi saya tidak sepatutnya Perdana Menteri mengambil pendekatan yang terlampau, orang kata apa, berhati-hati sangat. Macam takut sangat hendak memberikan kenyataan yang keras untuk mengutuk kekejaman rejim Israel yang memang kita tahu bukan sekarang dia jadi. Dah sekian lama. Sejak tahun 1948, dah 75 tahun lebih. Tapi tak tahulah kenapa, beliau macam sangat-sangat berhati-hati dalam membuat ucapan tersebut. Jadi bagi saya, ini tidak sepatutnya dipamerkan oleh Perdana Menteri kita, yang memang kita tahu Malaysia ini antara negara yang memang sekian lama, sejak zaman Tunku lagi, sejak zaman Mahathir, bahkan zaman Muhyiddin pun, begitu lantang mengutuk kekejaman Israel. Tetapi bila sampai ke Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, beliau, macam saya katakan, macam terlampau pelisif sangat. Tak nak sebut tentang kekejaman Israel, tak nak sebut tentang genosid yang berlaku. Sebaliknya beliau mengambil pendekatan macam
terlampau, orang kata apa, terlampau tengah-tengah sangat dan tak nak membuat apa-apa kenyataan yang tegas berkenaan kes ini. Walaupun beliau memang minta untuk keadaan di Gaza itu ditangani segera, tapi macam saya katakan, ianya kenyataan tersebut macam melepaskan batuk di tangga sahaja, tuan-tuan sekalian. Tak tahulah, mungkin anda ada pandangan yang berbeza dengan saya, mungkin anda boleh komen dekat ruangan chat nanti, tetapi bagi saya, sebagai seorang Perdana Menteri bagi sebuah negara yang bernama Malaysia, kenyataan Perdana Menteri seharusnya lebih tegas dan lebih spesifik berbanding dengan apa yang beliau sebutkan. Dan di saat rakyat masih lagi beranggapan yang PKR ada kaitan dengan Liberal International, yang macam mana kita tahu LI ini memang menyokong Israel, benda-benda seperti inilah, ucapan yang terlampau presif inilah yang akan lagi intensify pandangan rakyat berkenaan dengan keterlibatan PKR dalam LI. Jadi, tak boleh nak salahkan rakyat lah sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, betul tak? Dalam masa yang sama juga, saya tertonton satu video yang menyaksikan Jokowi bercakap seperti ini di depan Joe Biden. Peace and prosperity. So Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza. Ceasefire is a must for the sake of humanity. Nampak gayanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Jokowi lebih polos bila berhadapan dengan Joe Biden bila meminta US tolong buat lebih lagi untuk memastikan kekejaman di Gaza ini dapat dihentikan. Dan of course, Jokowi tak sebut nama Israel pun untuk berlaku adil. Tetapi bagi saya kenyataan Jokowi itu jauh lebih tegas berbanding dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi kan, memandangkan Jokowi dengan selama badaknya minta US untuk buat lebih lagi untuk menghentikan keganasan dekat Gaza, rasa-rasa nyelahkan. Ada tak nanti Jabatan Negara Amerika Syarikat akan menghantar demarsh dekat Jokowi atau memungkinkan lepas ini Jokowi akan mendapat ugutan daripada negara-negara Eropah? Yelah, selama ini Datuk Seri Anwar Ibrahim siap dapat 3 demarsh, siap dapat ugutan dari negara-negara Eropah sebab kelantangan beliau. Tapi bila kita tengok, Jokowi macam lagi lantang je. Takkanlah orang yang lebih lantang macam Jokowi tak dapat apa-apa demarsh kot daripada US. Depan Joe Biden kot dia belasah. Tetapi apa-apa pun, kita haruslah memberikan kudus kepada Perdana Menteri. Sekurang-kurangnya beliau berucap juga di persidangan antarabangsa tersebut, walaupun ucapan itu tidak mencapai standard seperti mana sepatutnya oleh Perdana Menteri dari sebuah negara Malaysia. Apa-apa pun kita harapkan penyelesaian segera dapat dilakukan dan kepada rejim Israel, rejim Zionis yang terus melakukan genosid terhadap warga Palestin, tidak kiralah bayi, kanak-kanak ataupun wanita. Kami rakyat Malaysia hendak tanyakan anda satu soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?